Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Qala musannif rahimahullah wa nafa'allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Lari dari negeri yang menjadi tempat maksiat. Lari dari negeri yang menjadi tempat maksiat dan penyebab ketercelaan tidak merosakkan redha. Jadi seumpama Nabi SAW dan juga para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, apakah menandakan bahawa Nabi dan para sahabat tidak redha dengan ketentuan Allah yang mentakdirkan Mekah berhijrah keluar daripada Mekah. Apabila 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, tetapi sambutan secara majoritinya, sambutan daripada orang-orang Mekah tidak tidak meluas. Bahkan penentangan semakin hebat. Berbeza dengan sambutan di Madinah. Ketahuilah bahawa di antara orang yang lemah, ada yang mengira bahawa larangan Rasulullah SAW untuk keluar dari sebuah negeri yang tengah dilanda penyakit taun, sebagaimana disebut dalam hadis sahih, menunjukkan bahawa larangan itu juga berlaku bagi orang yang berada di dalam negeri yang dipenuhi oleh kemaksiatan. Kerana masing-masing dari keduanya merupakan tindakan lari dari qada Allah. Anggapan ini tidak benar. Jadi ada dua situasi dua situasi yang disebut oleh Nabi SAW, ataupun dua situasi lah yang kita boleh lihat daripada dua situasi yang berbeza, dua situasi yang kelihatan sama, tapi keputusan Nabi SAW berbeza. Yang pertama, situasi hijrah. Apabila Islam berhadapan dengan cabaran di Mekah, maka Nabi mengambil strategi atas bimbingan Allah SWT sudah tentunya untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah, keluar daripada Mekah dan membina pengkalan baru di Madinah. Itu yang pertama. Situasi yang kedua pula, Nabi SAW menyebutkan apabila satu negeri ataupun satu daerah dilanda taun, dilanda wabak, kata Nabi SAW, orang yang berada dalam negeri itu jangan keluar. Jangan keluar dari negeri itu. Stay di situ. Sama ada dia telah terkena wabak atau belum terkena wabak, dia kena tetap berada dalam negeri yang ditimpa dengan wabak tersebut. Dan orang yang di luar pula, kata Nabi, jangan masuk. Orang di luar jangan masuk dalam negeri yang dilanda wabak tersebut. Jadi nampak seolah macam kontra, dan ada orang yang ingin mengkiaskan. Kalaulah Nabi tidak membenarkan orang yang berada dalam negeri yang dilanda wabak keluar daripada negeri tersebut, sama ada dia terkena wabak atau belum terkena wabak, maka begitulah juga orang yang berada dalam negeri maksiat, daerah yang penuh dengan maksiat, dia pun kena stay di situ. Kena tinggal situ, jangan keluar daripada situ. Iaitu redha menerima ketentuan Allah. Jadi dia membaca dua situasi ini dengan sama, iaitu mesti redha. Jadi seolah-olah dia memahami Nabi suruh tinggal tetap dalam negeri yang ditimpa wabak tadi ini kerana apa? Redha. Begitulah juga kita kena tinggal dalam negeri yang penuh dengan maksiat, itu pun sebagai redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pengarang kitab kita ini, itu anggapan tidak benar.
Dua situasi itu apabila diputuskan oleh Nabi sendiri dengan keputusan berbeza, menunjukkan bahwasanya dia adalah berbeza. Ya, dua situasi yang berbeza dan tidak ada dipanggil kaitan dengan qada. Ya, kerana qada itu qada al-kauni dan satu qada syar'i. Jadi kita sama ada kita redha ke ataupun kita nak berada pada maqam apa saja, maka keputusan syariat itu menggambarkan keredaan yang sebenarnya. Bukan keredaan yang hanya lahir daripada hati kita. Kita takut bahwasanya kita rasa itu redha, tapi sebenarnya itu bukan redha. Itu adalah kita akur dengan maksiat ataupun akur dengan perkara yang menyalahi syariat. Nanti dia akan jelaskan apa sebenarnya. Anggapan itu tidak benar kerana tujuan larangan untuk meninggalkan negeri yang dilanda ta'un atau wabak itu adalah agar penyakit itu tidak menyebar. Ya, kita tak boleh bersifat individualistik. Okay, nak melarikan diri lalu bawa penyakit keluar. Ya. Sebaliknya kalau kita terpaksa mati di situ pun, kita pilihlah kematian itu. Kerana kita akan diberi syahid oleh Allah. Ya, syahid. Ya. Dalam hadis Nabi menyebutkan ta'un itu adalah hukuman Allah. Azab Allah ke atas umat terdahulu. Di antara cara Allah mengazab umat terdahulu ialah dengan menimpakan ta'un. Tapi bagi umatku, ta'un itulah syahid. Jadi sebab itu tujuan Nabi melarang kita untuk keluar itu bukan kerana Nabi suruh kita redha dengan penyakit itu. Okay? Tapi untuk mengelak wabak itu menyebar keluar. Sekiranya pintu itu dibuka, pasti orang yang masih sihat akan lari meninggalkannya sehingga orang yang sakit ditinggalkan tanpa ada yang mengurusnya lalu binasa kerana penyakit dan terlantarkan. Jadi bagi orang sihat pula, dia dilarang keluar supaya dia berperanan membantu orang yang sakit yang ada dalam negeri itu. Seandainya hal ini termasuk lari dari redha, nescaya Nabi SAW tidak akan mengizinkan orang yang ada di negeri tetangganya untuk pergi. Jadi kalau ia berkait dengan redha, maka macam mana pula Nabi larang orang yang di luar yang tidak berada dalam daerah dilanda ta'un itu, Nabi kata jangan masuk. Okay? Itu menyalahi dengan konsep redha mengikut kepahaman kita lah tadi ni. Masuk je lah. Maknanya peduli apa kan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjaga kita daripada terkena, kita tak akan kena wabak tersebut. Okay? Kalau Allah Taala ingin mengenakan kita wabak itu, kita tidak masuk dalam daerah yang terkena wabak itu akan masuk juga, akan terkena juga, tetap akan terkena. Okay? Itu kalau kita nak melihat dari perspektif redha mengikut yang kita faham. Tapi redha ini sebagaimana kita dah sebut sebelum ini, dia tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak berikhtiar. Yang saya redha sajalah, dah nak kena penyakit, ubat pun tak mau, tak berikhtiar. Itu redha bukan begitu. Yang redha ini dia sama seperti mana tawakal, sama seperti mana sifat-sifat hati yang lain. Jadi dia ada kewajipan hati iaitu redha, kewajipan anggota iaitu kita ikhtiar. Begitu juga kewajipan hati tawakal, kewajipan anggota juga adalah di samping kita bertawakal, kita juga berikhtiar. Jika anda telah mengetahui makna hadis tersebut, makna hadis yang melarang orang yang berada dalam negeri luar, maka jelas bahawa lari dari negeri yang dipenuhi oleh kemaksiatan itu bukan berarti lari dari qada, bahkan melarikan diri dari hal yang harus dijauhi adalah termasuk qada. Maknanya kita
keluar daripada daerah maksiat kerana itu yang disuruh oleh syarak. Okay. Mana kita lari daripada bersama dengan orang yang melakukan maksiat. Itu kalau kita ingat bagaimana Nabi SAW pernah menceritakan dalam hadisnya seorang lelaki pada zaman dulu di kalangan umat yang terdahulu yang telah membunuh 99 orang. Ya, kemudian Allah mencampakkan dalam hatinya kesedaran untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pada peringkat awalnya dia dalam proses dia nak bertaubat itu dia peringkat awal dia berjumpa dengan seorang rahib, seorang ahli ibadat tapi jahil. Dan ahli ibadat ini berkata, ya, kejahatan kamu terlalu banyak, terlalu besar dan Allah tidak akan mengampunkan kamu. Maka dibunuhnya ahli ibadat tersebut mencukupkan 100. Ya, 100 orang dibunuh. Kemudian dia mencari lagi dan bertemu dengan orang alim. Jadi orang alim ini memberi satu dorongan kepada dia, memberi pengharapan kepada dia. Dan orang alim ini menasihati dia satu nasihat. Ya, apa dia nasihat itu? Iaitu kamu keluarlah daripada negeri kamu ini. Kerana negeri kamu ini adalah ardusuk, negeri jahat, negeri dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Kamu keluar daripada negeri ini dan kamu berpindah ke negeri satu lagi, dia menyebutkan iaitu negeri orang saleh. Ya. Jadi ini merupakan satu pendirian yang berbeza yang disebut oleh Nabi SAW. Demikian pula mengecam tempat-tempat yang akan membawa kepada kemaksiatan dan sebab-sebab yang mendorong kepadanya demi untuk menjauhkan orang dari kemaksiatan tidaklah tercela. Okay, maknanya kita mengkritik tempat-tempat, negeri-negeri ataupun daerah-daerah yang penuh dengan maksiat supaya orang tidak terpengaruh dengan negeri tersebut. Okay. Maka itu juga merupakan suatu yang tidak menggambarkan bahawasanya kita tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan sebahagian negeri itu negeri saleh dan sebahagian negeri adalah negeri yang tidak saleh. Jadi kritikan kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, iaitu membenci kemaksiatan. Generasi salaf yang saleh biasa melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahawa orang yang diuji dengan suatu negeri yang dipenuhi oleh kemaksiatan dan sangat sedikit kebaikan di dalamnya, maka tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal di negeri tersebut. Bahkan ia harus berhijrah. Ya, kalau adalah tempat untuk berhijrah. Ya. Tapi pada zaman hari ini kita nak berhijrah semua tempat lebih kurang sama saja. Pada zaman Nabi SAW, bila Rasulullah dan para sahabat telah berhijrah ke Madinah, maka orang yang tidak berhijrah ke Madinah, maka dianggap ingkar arahan syarak. Okay. Tapi kita pada zaman hari ini, kita berhijrah ke mana-mana pun, negara itu sudah sama, penuh dengan maksiat. Jadi sebab itu, kita perlu berperanan negara kita di Malaysia ini, berperanan sedikit demi sedikit untuk menyedarkan masyarakat supaya masyarakat ini faham dan akhirnya masyarakat ingin berubah daripada ingin mengubah daripada negara yang tidak baik kepada negara yang baik, negara yang saleh. Itu saja yang boleh kita buat pada zaman hari ini. Adapun nak berhijrah itu bukan satu tindakan yang terbaiklah untuk zaman hari ini. Bahkan Nabi SAW sendiri pun telah menyebutkan dalam satu hadisnya, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi selepas al-fath. Selepas pembukaan Mekah, selepas Mekah ditawan dan berada di bawah kekuasaan Islam. Ala kulli hal, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinah.
Hukum hakam itu boleh berubah dengan berubahnya zaman dan juga berubahnya masa. Berubahnya tempat. Berubahnya tempat dan juga berubahnya masa. Jadi hukum hakam itu tidak dilihat dalam situasi yang tersendiri. Ini menunjukkan bahawa orang yang diuji dengan suatu negeri yang dipenuhi oleh kemaksiatan dan sangat sedikit kebaikan di dalamnya, maka tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal di negeri tersebut, bahkan ia harus berhijrah. Di mana Allah berfirman, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Ini merupakan sebahagian daripada ayat Allah SWT dalam surah An-Nisa 97, di mana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina tawaffahum malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang mengenai diri mereka sendiri kerana enggan berhijrah khususnya pada zaman Nabi SAW. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, mereka tak mau hijrah. Lalu mereka mati di Mekah dalam keadaan tertindas. Maka malaikat bertanya kepada mereka, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ardi. Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Sebab itu kami tak dapat beramal dengan agama dengan sempurna. Malaikat bertanya lagi, tidakkah alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah bumi Allah ini luas yang bolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya dan mencari tapak yang sesuai untuk kamu melaksanakan agama dengan baik. Kenapa kamu tak mau berhijrah ke Madinah padahal Allah telah milih Madinah? Okay. Maka orang-orang yang demikian keadaannya itu, tempat akhir mereka adalah neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jika dia terhalang oleh keluarga atau suatu keterkaitan, maka dia tidak boleh redha dan merasa tenteram dengan keadaannya itu. Tetapi hatinya harus merasa tidak suka terhadapnya dan sentiasa berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya. Surah An-Nisa 75. Iaitu وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ. Boleh tengok dalam ayat 75 surah An-Nisa, di mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang golongan mustad'afin ini, bagaimana doa mereka. Jadi sebab tu kena orang yang kena bertindak lah, mana kena ada sesuatu yang kita lakukan, termasuk di Gaza pada hari ini, di mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana doa yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 75 ini, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim dan penduduknya ini. Okay. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat 75 itu, dan apakah yang menghalang kamu untuk tidak berperang pada jalan Allah, sedangkan golongan yang tertindas sama ada lelaki atau perempuan dan begitu juga anak-anak, mereka berdoa kepada Allah, berdoa merintih agar Allah bantu mereka, mengeluarkan mereka dari negeri yang mana penduduknya zalim ini, sedangkan kamu pula berpeluk tubuh tidak melakukan sesuatu untuk membantu dan juga menolong mereka. Jadi kalau kita faham di sini ada dua situasi. Ada dua dia panggil keadaan kita. Kalau ditakdirkan kita berada dalam satu negeri yang penuh dengan maksiat yang tidak memungkinkan kita untuk beramal dengan Islam, ataupun kita ditindas di situ, kita ada dua pilihan. Yang pertama, kita keluar daripada situ, dan kalau ada tapak yang sesuai, yang memungkinkan kita untuk melaksanakan agama dengan baik, kita keluar daripada situ. Itu satu situasi, satu keadaan. Yang kedua, kalau kita tak mampu keluar, kita boleh terus berada dalam negeri tersebut, tapi dalam keadaan hati yang tidak redha dengan maksiat.
yang berlaku dalam negeri tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang sesuai lah. Doa yang sesuai. Kalau dalam dulu, doanya ialah keluar. Supaya Allah mengeluarkan dan memindahkan kita ke negeri yang lain yang mungkin ada negeri tersebut yang sesuai untuk kita melaksanakan agama dengan baik. Tapi pada zaman hari ini kita tengok sudah tidak ada lagi negeri yang kita boleh berpindah. Kerana setiap negeri itu dia ada kerajaan dia sendiri. Tak macam dulu. Setiap negeri itu ada sempadan dia sendiri. Nak masuk pun mesti dengan melepasi dia panggil undang-undang yang ditetapkan dan sebagainya. Maka sebab itu kita perlu stay berada dalam negeri kita. Dalam keadaan kita tidak boleh redha dengan maksiat yang berlaku. Itu yang pertama. Yang keduanya kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada pemerintah dalam negeri tersebut ataupun orang yang mempunyai peranan pengaruh dalam negeri tersebut agar mereka berubah, memahami agama, diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk cinta kepada Islam. Dan termasuk kita sendiri, ruang-ruang yang ada tu, kita berusaha untuk mengubah keadaan yang ada itu kepada Islam. Sebab apabila kezaliman sudah meluas, maka akan terjadilah bencana atau bala yang menghancurkan semuanya, termasuk orang-orang yang taat. Allah berfirman, dan pelihara diri kamu dari fitnah yang tidak khusus. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan pelihara dirimu dari fitnah. Maknanya selamatkanlah diri kamu daripada azab Allah yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja di kalangan kamu. Jadi bila kita berada dalam satu negara yang mana penduduknya zalim, sedangkan kita boleh keluar daripada situ, maka bila Allah Ta'ala timpakan bala, akan menimpa kita juga. Kita juga akan turut terkena bala tersebut. Sebab itu kalau kita ada ikhtiar untuk mengelak daripada tempat yang dipenuhi dengan maksiat, kita kena mengelak. Tapi kalau tidak ada ikhtiar, maka kita tanamkanlah hati kita bahawasanya kita tak akan pernah redha dengan maksiat yang berlaku itu. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mengubahnya. Dan juga kita berperanan yang sesuai dengan peranan kita. Jadi kita berada dalam negara kita pada ini, memang masih lagi dipenuhi dengan perkara yang dilarang oleh Allah, dengan ribanya, dengan perjudian pun, judi yang moden pun masih berluasa, maksiat, hiburan yang melampau. Tapi kita tidak boleh melakukan tindakan keluar daripada negara kita, maka kita berdoa kepada Allah. Dan kita tidak boleh redha lah hati kita apa yang maksiat yang berlaku itu. Dan kita berperanan dengan yang sesuai dengan kita untuk kita menyedarkan masyarakat. Jadi kita tidak boleh berasa senang, redha sama sekali kepada sesuatu sebab yang mengikis agama. Apa saja yang mengikis agama tak boleh redha. Mana redha syar'i. Tapi dari segi ketentuan Allah, kita redha lah bahasanya segala yang berlaku itu adalah daripada ketetapan Allah. Jadi qada ada dua, qada syar'i, yang kedua adalah qada al-kauni. Para ulama berselisih pendapat tentang mana yang afdal di antara tiga orang yang berada dalam satu maqam berikut ini. Orang yang menyintai kematian kerana rindu untuk berjumpa dengan Allah. Orang yang menyintai berlangsungnya hidup untuk berkhidmat kepada Allah. Dan orang yang berkata, aku tidak memilih sesuatu tapi aku redha dengan kepada pilihan Allah. Ada tiga manusia. Yang pertama, semuanya salih belaka yang tiga-tiga ni. Orang yang pertama kata, aku redha kalau aku mati sekarang ini kerana aku tidak sabar lagi nak bertemu dengan Allah. Okay. Orang yang kedua pula kata, tidak. Aku mengingini agar Allah melanjutkan lagi umurku supaya aku boleh melakukan lagi lebih banyak kebajikan dan juga memberi ruang untuk aku bertaubat. Mungkin ada lagi dosa yang belum aku mohon ampun kepada Allah.
Yang ketiga pula dia kata, aku serah pada Allah Ta'ala. Ya, kalau Allah nak matikan aku sekarang pun tak apa. Kalau Ta'ala nak beri lanjut umur kepada aku pun tidak mengapa. Ya, aku redha dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para ulama khilaf yang mana lebih afdal daripada tiga mereka ini. Masalah ini pernah disampaikan kepada sebahagian orang arif. Lalu dia berkata, orang yang redha adalah yang paling utama. Kerana dia paling sedikit campur tangannya dalam ketentuan Allah Ta'ala. Okay. Pada satu hari, Wahib bin Wardi, tiga tokoh awliya Allah. Wahib bin Wardi, satu. Sufyan bin As-Sawri, dua. Yang ketiga, Yusuf bin Asbat. Mengadakan pertemuan. Mana mereka bertemu sama sendiri. Lalu Sufyan As-Sawri berkata, kemarin aku tidak suka mati secara mendadak. Tetapi sekarang aku justru menginginkan kematian itu. Dia kata sebelum ni memang aku tak suka mati mendadak. Tapi sekarang ni aku merasakan bahawasanya kematian itu lebih baik, ya, daripada hidup. Ya. Mungkin kerana dia panggil apa, dia khawatir kalau dia dilanjutkan usia oleh Allah. Maka dia tak mampu untuk istiqamah. Kemudian tapi Yusuf Al-Asbat pula dia kata, Yusuf bertanya kepada dia, ya, kenapa? Sufyan menjawab, kerana aku takut terjadi fitnah. Ya, aku ditimpa dengan fitnah yang merosakkan agama aku. Yusuf berkata, tetapi aku tidak membenci panjang usia. Okay. Aku pula kalau boleh nak lagi panjang usia aku, kata Yusuf. Sufyan bertanya, kenapa? Yusuf menjawab, semoga aku mendapat suatu hari lagi di mana aku bertaubat. Aku dapat bertaubat dan beramal soleh. Ya. Kemudian ditanya pula kepada Wahib. Maka berdua pun tanya Wahib, kamu macam mana pula? Apa pendapatmu? Wahib menjawab, aku tidak memilih sesuatu. Pendek umur pun tidak, panjang umur pun tidak. Sesuatu yang paling aku cintai adalah sesuatu yang paling dicintai Allah untukku. Jadi aku serahkan kepada Allah apa yang dia nak pilih untukku. Kemudian Sufyan As-Sawri merangkulnya, memeluknya sambil berkata, demi Tuhan pemilik Kaabah, ini adalah spiritualism. Spiritualitas. Yang dalam kalimah Arabnya disebut ruhaniyatun wa rabbul Kaabah. Mana inilah yang menepati dengan jiwa kerohanian. Jiwa dia panggil. Jiwa orang yang panggil apa? Pendirian. Orang yang jiwanya paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rabbil Kaabah, demi Tuhan pemilik Kaabah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah. Ala kulli hal kita simpulkan bahawa qada ini ada dua, qada al-kauni, ya, maknanya ketentuan dari sudut penciptaan. Maknanya tidak ada di alam ini sama ada baik atau buruk, ya, sama ada orang yang Islam atau orang kafir, sama ada orang yang taat ataupun orang yang maksiat. Semuanya, melainkan semuanya berlaku dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita redha menerima apa saja yang berlaku di alam ini atas dasar dia adalah ciptaan Allah, ketentuan Allah yang sudah tentu ada hikmahnya. Tapi di sisi qada syar'i, ketentuan syarak, hukum hakam, okay, kita hanya redha pelakuan yang menepati syariat, Quran hadis, dan kita tidak akan redha, tidak akan setuju dengan sebarang pelakuan yang menyalahi Quran juga hadis. Itu dua perkara yang perlu kita fahami. Yang kita mencampur adukkan di antara dua tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah dalam tajuk yang baru, iaitu muraqabah dan juga musyahadah.